A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada puan pengerusi acara yang berhormat YB Muhammad Hilman yang sudi hadir pada hari ini. Saya pula dia rasa lain macam berucap pentas-pentas sebab nampak saya kat bawah. Saya pula lain macam juga bila tak sangka pula ada YB kat bawah. Terima kasih juga kepada yang bahagia Datuk Azman, sahabat lama. Begitu juga Tuan Haji Azinal Bidin, begitu juga Tuan Zailan, begitu juga yang bahagia Datin Tengku. Terima kasih banyak dan semua yang hadir pada hari ini. Sebenarnya bukan senang ya nak ceramah dengan tahap makanan dah terhidang. Bukan senang ya, tapi itulah cabaran dia kan. Tapi nasib baik semua orang tak makan lagi. Ramai yang panggil saya ceramah time kenduri kahwin. Bila kenduri kahwin ni parah betul. Dia orang makan dengan bersungguh-sungguh pula tu. Kita berceramah, dia makan bersungguh-sungguh kan. Tapi itulah dia kan. Kita ceramah lah macam biasa kan. Dah suruh ceramah, kita ceramah kan. Kadang-kadang tu ada menteri-menteri yang panggil majlis berbuka puasa. Selalu tu bila buka puasa panggil Samsul Debat ceramah. Tapi saya ceramah selepas menteri itu berucap. Berapa kali dah menteri-menteri yang panggil saya. Masalahnya dia berucap panjang. Sudahnya waktu saya bercakap tu dah tinggal 5 minit sebelum berbuka. Jadi ucapan saya kata Alhamdulillah saya paling seronok ceramah macam ni lah. Sebab ceramah tak panjang tapi bayar sama, saya kata tu. Sebab saya nak ingatkan dia, saya dah on time kan. Macam tu lah. Tapi tak ada apalah kan. Saya pun seronok tengok ramai jumpa hari ni kan. Sebab tempat pun cantik. Bila datang ceramah dekat Dewan Majlis Perkahwinan ni, kita pun rasa terbayang lah. Kan macam-macam imajinasi kan. Jadi kita rasa apa pun matlamat dia. Tahniahlah kepada wanita wibawa inspirasi. Orang kata walaupun pertubuhan ini adalah merupakan pertubuhan yang ada orang cakap alah baru berapa tahun, contohlah ada yang cakap, tapi sebenarnya inspirasi tu penting, semangat tu penting. Nak membawa hala tuju dia, target group yang nak dibawa tu mesti dibawa sampai berjaya. Bak kata tadilah, kata YB Hilman tadi kan, kerana kebanyakan wanita akhirnya kebanyakan dia usaha demi nak meneruskan kehidupan dia terpaksa mandiri. Ayat mandiri tu, orang lelaki payah, orang lelaki ni mengangado banyak kan. Poning sikit Panadol nak bini kat bawa, nak arahkan bawa je. Orang perempuan beranak lah, lagi parah. Beranak seorang kadang-kadang kan. Kira kalau seorang lelaki lah, dia tak ada isteri, dia boleh besarkan anak 6-7 orang sampai boleh nikahkan anak tu, hebat lelaki tu. Tapi kebanyakannya bila bini dia meninggal dalam 5-6 bulan dah mengelintin-gelintin dah nak menikah lain. Macam tu lah kan. Mengelintin, faham tak mengelintin? Macam kena suam babi lah, macam tu lah kira kalau tak faham kan. Tapi itulah hebatnya wanita. Tu sebabnya arwah abah saya pun cakap dulu, kenapa orang perempuan ni hebat. Tu sebabnya kita tengok ibu pejabat kita jumpa, bapa pejabat tak jumpa. Ibu negeri, bapa negeri mana ada. Ibu sawat, mana ada bapa sawat kan. Ibu roti, bapa roti ada? Mana ada. Tak ada. Jadi kenapa bagi ibu? Persatuan ibu bapa dan guru-guru. Ibu dulu baru bapa. Sebab orang perempuan ni hebat. Dan Allah Ta'ala pilih orang perempuan. Allah Ta'ala pilih orang perempuan mengandung, bukan orang lelaki. Sebab orang lelaki kalau mengandung bulan pertama mati dah. Tak terdaya macam orang perempuan. Orang lelaki mah kau ni mengada lah, banyak cekadak kau ni nak itulah, nak inilah, itulah mabuk lah, itulah. Cuba tahan sikit. Dia tak tahu. Ada orang mengandung lagi azab daripada beranak. Ada orang perempuan macam tu. Bahagian masing-masing. Lambik. Semua benda nak dimakan kan. Yang nak makan tu bukan mangga, daun mangga tu nak dikunyah. Ada orang macam tu kan. Jadi inilah Allah Ta'ala jadikan uniknya orang perempuan. Dan orang lelaki, sayangnya orang lelaki tak ramai.
Saya ceramah ada tu. Paling saya tergalak hari tu, saya ceramah sebelum puasa tu. Saya ceramah di Teratak Zakbar di Jempol, Negeri Sembilan. Masa tu PAWE, Persatuan Aktiviti Warga Emas. Bila saya ceramah untuk warga emas tu, semua perempuan. Semua perempuan bawah tu. Yang tu orang tak saya kata, memang semua perempuan, lelaki tak ada ke? Menyahut perempuan tu. Lelaki habis mati lah. Betul-betul ya. Punya dia, saya berhentilah ceramah 5 minit, tergalak dengan jawapan perempuan ni, makcik ni. Dia terang aja, dia katakan. Dia kata, apa sebenarnya memang betul pun. Dan malahan kalau sebut tentang memperkasa ekonomi wanita ni, kalau kita tengok wanita hari ini, penglibatan dalam sektor pekerjaan sudah mencecah 59%. Bayangkan, dalam sektor pekerjaan. Berniaga orang perempuan yang ramai, orang lelaki tak ada. Online, perempuan juga ramai. Orang lelaki yang ramai kat pusat, tu masalah tu. Kan, pusat pemulihan ramai lelaki. Kan, tempat kena tangkap lelaki. Bayangkan tu, ramai kan manusia hari ni. Kadang-kadang kita tak boleh nak salahkan gender, tapi kita kena salahkan sikap kan? Itu sebabnya kalau manusia ni, kalau nak berubah, perangai kita boleh ubah. Perangai insya-Allah kita boleh tukar, tapi bukan sikap. Kalau ada sikap dia nak senang, nak mudah. Saya bagi contoh, waktu saya bekerja jadi pengarah dulu kan, sebelum saya pension. Saya dah pension ni, nampak yang muda ni pension lah, dah ada kad pesara, tunjuk kat hotel dapat 10%. Dulu saya pengarah undang-undang, merangkap legal advisor. I'm a qualified lawyer actually sebenarnya kan. Nampak kat kampung ni kan. Tapi pernah satu program kita buat YB dulu, kita buat program Local Agenda 21, LA21. Kita nak bantu ibu-ibu tunggal. Bantu ibu-ibu tunggal. Bayangkan ibu tunggal muda. Kebanyakan ibu tunggal ni ibu tunggal muda yang kita kena tolong. Masalah dia nak keluar bekerja susah, anak nak menyusu. Anak kecil-kecil nak tinggalkan tak boleh, nak hantar kat nursery, kosnya tinggi. Jadi apa yang kita buat masa tu? Kita gabung, kita berbincang dengan PBT, pihak berkuasa tempatan. Kita berikan polybag ni dekat ibu-ibu tunggal. Polybag benih ni, dengan baja ni, bagi dekat ibu-ibu tunggal. Kita bagi berapa? Kita bagi 200 bag polybag ni. Dan dalam tu kita bagi kat rumah dia, suruh dia siram je kat rumah. Tumbuh je tunas tu kita akan beli. Setiap satu bag RM10. Kita beli balik kat dia dan kita akan ganti pula polybag lain. Maknanya setiap bulan kita akan hantar 200 bag. Kalau 200 bag kalilah 10 berapa? 2,000 sebulan. Habis besok sebulan sekali kita ambil, kita ganti polybag lain. Itu macam memang nak bagi saja-sajalah sebenarnya nak ikutkan. Cuma kau tolong siram saja. Setiap hari siram tu je. Dapat pendapatan kira-kira RM2,000 sebulan. Okey ke tak okey program tu? Okey. Tapi apa kata ibu tunggal tu? Susahlah Datuk, bagi duit senang. Itu saya kata tadi, ini sikap. Bukan kita tak siapkan platform. Kita buat bantuan kemiskinan bandar, bagi bantuan kemiskinan, buat program. Saya ni kebetulan terlibat sebab saya bagi motivasi untuk grup mak ayah yang susah ni. Yang seorang tu buta. Yang seorang tu memang susah, tak ada apa, memang susah, daif betul. Yang seorang lagi tu pun sama, yang mana kita tanya apa kepakaran masing-masing. Yang buta ni tak ada kepakaran apa-apa. Kemudian yang seorang ni yang susah ni, dia kata dia masa kecil dulu dia pernah tolong ayah dia bela kambing. So kita bagi anak-anak kambing, 2 betina, 2 jantan. Mudah-mudahan dikembang biakkan beranak pinak lah kambing kau sok. Yang seorang pula dia ada kemahiran, dia kata daripada dulu dia selalu tolong orang bela ikan semilang. Orang Negeri Sembilan ni ikan semilang tu ikan keli. Jangan salah faham. Dia habis semua semilang, wahal tu keli. Ya, jadi dia bela ikan semilang dia kata. Jadi kita pun bagi benih, anak-anak benih ikan semilang, bagi mesin, siap bawa JCB korekkan kolam untuk dia, tinggal nak masuk air saja. Manakala yang buta ni dia kata dia pun tak tahu nak buat apa. So kita buat apa? Kita hantar yang buta ini, walaupun dia buta tapi terang hatinya, kita bawa dia pergi kursus refleksologi. Macam mana nak urut, ini urat apa, ni urat tangan, ni urat macam mana, ni urat macam mana, semput, lelah, semua ada. Jadi bila kita buat tu,
Apa bantuan-bantuan kita bagi? Bagi bantuan dalam bentuk separuh tu kita bagi duit, dan sebahagian lagi kita bagi dalam bentuk barangan-barangan tadi. Pada yang buta tu tadi kita bagi apa? Renovate satu bilik dekat rumah dia tu jadi bilik untuk buat pusat urut. Yang mungkin boleh dia pertimbangkan lah buat. Di bilik ni, contohnya macam sekarang ni, kita ceramah untuk mak ayah dia. Sebelah tu pula, sebelah bilik sebelah, anak-anak mereka diberi motivasi oleh pelajar-pelajar Universiti Sains Islam Malaysia tentang kenapa mereka kena belajar bersungguh-sungguh. Serentak berlangsung masa tu. Selang 5-6 bulan kita buat pemerhatian. Kita pergi tengok balik kepada mereka yang mengusahakan. Alhamdulillah. Yang meniaga ikan semilang, habis mesen anak benih semua jual kat China. Nah. Ini realiti kita kena cerita. Yang tadi yang kambing tadi habis semua bela. Yang tu jual. Kambing-kambing yang dia bela jual. Yang tak boleh lari yang buta tadi. Yang buta tadilah yang buat. Untuk makluman semua, alhamdulillah, dia sekarang dah buka kedai di Pasaraya, buka shop lot di Pasaraya untuk buat urut refleksologi. Customernya ramai sekali. Dan anaknya di bilik sebelah tu hari ni dah bergelar peguam. Nak menunjuk berkatnya bila dia sebenarnya dia ingat, contoh bila YB Hilman lah bagi sumbangan bantuan untuk teruskan untuk ekonomi. Dia ingat duit tu bagi tu untuk dia boleh belanja sesuka hati, tak. Duit itu amanah sebenarnya. Amanah yang perlu dibelanjakan berdasarkan apa tujuan dia diberikan. Itu yang ramai salah faham, yang menyebabkan keberkatan hidup ni macam mana. Dan alhamdulillah, itu sebab saya kata tadi, sikap ni yang nak kita ubah. Nak berjaya dalam hidup, 5 perkara. 5 perkara tak boleh elak. Pertama, prosesnya panjang, bukan tiba-tiba. Bukan tiba-tiba. Tiba-tiba jadi Samsul Mat, tidak. Tiba-tiba jadi YB Muhammad Hilman, tidak. Dia dulu pun ngikut-ngikut orang. Hari ni nampak steady dia. Tanda-tanda orang yang baik. Datangnya diiring, datangnya disambut, baliknya diiring. Tak ada ditanya-tanya, kan? Bila ada disebut-sebut. Nah, tu makna orang baik lah tu, kan? YB Hilman tadi dia tanya, mana dia? Dah sampai belum? Belum. Sampai belum? Belum. Baiklah orang tu sebab ditanya-tanya. Bila datang pula disambut, ramai nyambut tadi. Tapi nasib baiklah YB tak datang awal tadi. Kalau serontak dengan saya, ramai sambut saya lagi daripada sambut YB. Tu kan. Nak buat macam mana kan? Itu saya datang awal saja kan. Tak ada lagu YB, tak ada. Kan? Tapi untuk itu cakap orang tua-tua dulu. Saya ni orang Negeri Sembilan. Kata adat banyak kiasan. Ditunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek panjang dirontangkan. Memang takkan faham kalau tak direnungkan. Itu memang kadang-kadang dalam kita memberikan semangat dan motivasi. Pertama tu, saya cakap, proses dia panjang, bukan tiba-tiba. Datuk Azman saya jumpa dulu, badannya besar lagi. Tiba-tiba dah kecut. Rupa-rupa dah kena COVID hari tu. Dan alhamdulillah saya doakan Datuk Azman sihat walafiat. Dia ni orang baik, dia tak pernah lupa sahabat-sahabat. Dia relax-relax kan, dia telefon saya, Sam, kena sihat kah? Bila boleh datang lagi ni? Ni. Dia punya booking dia punya telefon tu booking, alhamdulillah 2 tahun baru sampai balik. Kan macam tu lah. Dia punya sibuk tu kan. Dia punya tanya banyak kali tu. InsyaAllah kita nak panggil ni kan. Tapi tak apalah, ni sahabat saya faham. Lagi satu PKP apa semua dan sebagainya tadi. Atau Azman antara orang yang sahabat lah yang tak pernah lupa lah. Tu dah. Dan begitu juga yang kedua, nak berjaya ni kena ada apa? Kena ada komitmen. Tak ada komitmen kita tak boleh berjaya. Tanyalah siapa-siapa pun yang berniaga, tanyalah sesiapa yang buat syarikat. Kalau tak ada komitmen tak boleh berjaya. Contohnya, dia buka syarikat, dia laburkan duit banyak, dia bagi pekerja-pekerja dia jaga, dia tak datang pejabat. Tiba-tiba dia balik ke pejabat, tiba-tiba nama pemilik pejabat pun dah bertukar. Contohlah. Jadi komitmen kena ada, kena bagi diri kita ke datang ke sana. Kan? Kena tengok operasinya, kena ambil tahu. Itu pula disebut sebagai fokus. Kadang-kadang orang berniaga ni ada pula perangai dia. Terutama kalau kita ada sahabat-sahabat yang kita allergic, ingat tak? Yang kita sahabat yang kita allergic, nama dia direct selling. Bila dia datang, kejap bawa barang dia. Lagi 2-3 bulan datang dah bertukar pula barang dia. Barang tu tak bagus, ni lagi bagus. Yang ni aku kalau boleh aku tak nak kaya seorang, nak ajak engkau sama. Sudah ni sampai ke sudah dia tak kaya juga. Kan? Ini cerita betul. Sebab apa? Fokus tak ada.
Tu sebab nak berniaga, bincang dulu benda mana yang baik, kaji dulu kajian pasaran dia, siapa dia. Tu sebab saya cerita dengan Datin Ungku tu, insyaAllah untuk next program saya dah beritahu dia, insyaAllah saya akan bantu untuk bawa slide tu untuk cerita tentang kompetensi keusahawanan, apa benda yang kena ada. Tu sebab Samsul Debat dia penuh jadual dia, semua tajuk dia. Pernah saya kono dulu kat Jompol kan, kat Felda Sorting tu, Felda Sorting Raja Alias. Terperanjat saya break emergency, saya tak tahu tajuk. Saya tanya apa tajuk akak ni, rupanya tajuk kelebihan penyusuan susu ibu. Tak terperanjat tu, break emergency, pahal pula aku yang kena tajuk ni. Saya kata nak baik macam mana ustaz, dia nak ustaz nak bawa tajuk ni, pitam. Saya kata pahal pula nak buat tajuk ni kan. Jadi sudahnya saya break tepi jalan, saya telefon sahabat saya, kaunselor Ustaz Nur Azman Ahmad, tanya Ustaz macam mana. Saya tanya Ustazah Hazlina macam mana ni kelebihan. Saya pun apa, saya tengok dekat Google sikit, okey lah, boleh lah. Sampai kat dewan ni orang ramai tu, ya Allah, yang datang semua tua-tua. Saya kata apa boleh orang tua-tua ni datang, semua dah expired, apa benda nak cerita kan. Tapi saya tetaplah cerita kan, saya tetaplah cerita, share kan perkongsian tentang kelebihan penyusuan susu ibu. Betul. Rupa-rupanya susu ibu ni adalah merupakan formula ramuan yang terbaik, tidak ada tolak gantinya. Itu sebabnya kalau baby kena demam kuning, kenapa orang tak cari susu lain? Orang cakap tetap susu ibu. Kena pergi urut, orang dulu siap urut, beri urut biar banyak susu yang keluar. Nampak tak? Orang sekarang tak nak, nanti badan tak cantik, nyampau tu aku. Orang dulu elok nyusu anak sampai 8 orang, 10 orang anak, badannya cantik. Sebab apa? Sebab kaedah penyusuan pun nak kena betul. Orang tua-tua dulu bangun tengah-tengah malam, duduk macam ni ya. Duduk sambil pandang baby dah dalam galap tu. Bila lengah pun pandang balik. Sekarang mak sekarang, budak-budak sekarang pemalih malambak macam ni ada bagi kat budak tu. Mana nak lawa badan? Iya, lepas tu pantang tak jaga, betul tak? Budak-budak sekarang mana jaga pantang kalau bersalin? Orang dulu siap ambil kain barut, ikat kat tiang ni, tarik contoh, biar contoh berpusing-pusing. Tak, la ilaha illallah. Betul ke tidak saya cakap ni? Sebab saya berani cakap tu sebab tadi saya ditanya oleh pengurusi tadi, rata-rata semua 50 katil tak ada betul yang muda datang hari ni. Semua tahu dah pengalaman orang dulu. Cukup jaga pantang ni. Sebab apa? Orang yang tak berpantang hari ni memang tak nampak kesannya, dah tua nanti baru dia tahu. Badan sakit sana, sakit sini. Ya, ada sebab orang tua dulu. Kan? Jadi apa-apa pun maknanya fokus kena ada. Kemudian apa? Kena ada kepatuhan pada peraturan dan undang-undang, disiplin. Nak berjaya orang perempuan, disiplin kena ada. Tak bolehlah kita ni kejap rajin, kejap malih, tak dapat macam tu lah. Kan? Dan lagi satu lagi, kena datang program macam ni. Program yang dianjurkan oleh wanita wibawa inspirasi ni, banyaknya programnya program ilmu, majlis ilmu. Sebab itu orang tua-tua dulu kata, cantik taluk pantainya landai, tambat perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain yang dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Iya, memang betul. Bila penuh ilmu di dada, kita tak tahu, tanya kat tangan, tanya. Saya tak faham lah ni, boleh tak macam ni, boleh tak macam tu. Kalau saya buat macam ni, okey tak? Kalau saya buka akaun macam ni, okey tak? Perlu tak saya buat macam ni? Boleh tak kalau saya bayar gaji pekerja saya macam ni, balance tu semua saya punya? Tak boleh macam tu. Itu syarikat punya. Itu adalah duit untuk perniagaan. Gaji kita pun kena kira agak setiap hari. Macam tu lah antara benda basic yang ramai orang Melayu bila berniaga jahanam, sebab itulah. Sebab dia kata balance tu semua dia punya. Yang lagi satu perangai orang Melayu berniaga, apa dia? Banyak duit sikit, cuti. Lik kampung dia. Cuti, pergi wet world. La ilaha illallah. Wet world Syalam nak tu. Kan? Cuti. Dan customer bila datang, memang sedap dia masak kuih tiaw. Kan? Kuih tiaw meninggal namanya. Dia nama kedai kuih tiaw meninggal. Siapa makan tu punya sedap yang meninggal, sedap. Macam tu lah dia. Dia punya istilah dia lah. Dia nak tarik market orang kan. Tapi bila orang datang, tutup, cuti dia. Datang, tutup, cuti dia. Itu kadang-kadang mentaliti kita, sikap kita yang kita kena tengok. Mak saya lah hari tu, bayangkan siapa sangka. Mak saya setiap tahun, dah 20 tahun lah mak saya, bila dia setiap kali raya dia akan buat apa? Kuih yang paling viral dalam Malaysia, namanya kuih semprit.
Dan saya jenamakan kuih semprit air tangan omak saya. Kuih semprit air tangan omak saya. Yang tak terdaya tu saya dengan adik saya, Datuk. Kita orang share duit, beli abon. Dulu kan abon kecil tu, kiki masuk, kiki masuk. Sudah sampai potang tak siap-siap lagi. Jadi belilah abon besar. Abon besar harga 3,000 lebih. Bagi. Dan baru ni tak cukup lagi. Yang paling tak tahan tu, bila mak saya buat kuih semprit, dia buat bulan puasa saja. Dan mak saya tak buat kuih lain, dia buat kuih semprit saja. Dan bila buat kuih semprit tu pula, bila habis je, raya je disungkup abon tu. Dia sungkup abon tu dengan kain. Setahun lah tak berpakai abon tu. Lepas tu bila puasa kan buka balik, ambil order. Jadi saya kata tak boleh macam ni, mak kena buat selalu. Tak ada nak beli tu. Saya cakap kena tukar. Jadi apa yang saya ambil inisiatif, saya kata, mak, ni modal. Mak buat kuih semprit. Bermula bulan Oktober tahun lepas, saya suruh mak buat. Saya nak mak saya buat 100 kotak kuih semprit. Satu kotak ada 24 bekas. Jadi bila siap 2,400 bekas. Dah siap, pandailah saya nak jual. Tapi saya terus bayar kat mak saya harga modal. Dengan untung sikit, jadi volume saya bagi kat mak saya. Sebab ramai orang beli kat mak saya, beli murah sampai kat Kuala Lumpur jual sampai RM35. Ramai yang ambil kesempatan pada mak saya. Jadi saya cuba kontrol harga market tu. Jadi saya beli dengan mak saya, sebenarnya saya jual. Alhamdulillah, cari ejen-ejen setiap negeri. Alhamdulillah. Dan baru-baru ni mak saya dapatlah jual. Kan? Lebih kira-kira lah 330 karton. 330 karton dan bulan puasa sahaja hasil mak saya dapat untuk semprit mencecah 50,000 sebulan. Itu semua mak saya. Saya kata untuk mak saya, dia pun nak beraya, dia pun nak apa, merasa dia. Sebab arwah Datuk Nasir Wahab makan kuih semprit tu. Bergenang air mata dia sebab dia teringat macam mana mak dia dulu buat kuih semprit. Kuih semprit kampung, tak mainlah yang ada coklat rice. Tak mainlah campur-campur susu apa hal pula. Sebab itu kita kata kena buat yang terbaik. Bila buat yang terbaik, orang percaya pada produk kita, insya-Allah boleh pergi jauh. Dan sekarang saya dah boleh lepaskan lah, bagi mak saya jalan sendiri dengan adik saya. Saya bagi satu jalan macam mana dia nak. Mak saya tak buat kuih lain. Sebab fokus. Kadang-kadang bila terlampau banyak benda jual, payah juga kan. Betul. Macam YB lah. Kalau dia buat kerja lain, buat kerja payah, dia jadi YB sepenuh masa. Cuba tengok fokus dia macam mana. Daripada dulu dia memang bekerja untuk orang, bantu orang ramai. Dalam kata pepatah ni, kalau nak kata level pemimpin ni, semua orang kena tahu. Nak jadi pemimpin ni kan, dia tinggi dia seranting, depannya selangkah. Tinggi seranting, depan selangkah. Maksudnya apa? Maksud tinggi tu tak tinggi pun, ada serantingnya. Depan pun tak jauh nah, selangkah je. Maknanya dia dah tetap perlukan masyarakat keliling, terutamanya Sri Kandi yang ada dalam dewan ni, kono jaga elok-elok. Tu yang kan, maknanya saling perlu memerlukan. Sebab kita ni dalam hidup kita ni apa-apa pun nak belajar. Saya tu sebab saya bila dengar ucapan tu, saya dengar ya. Sebab banyak poin saya boleh ambil. Bila saya dengar MC bercakap macam ni, saya ambil, slow-slow saya ambil. Sebab ilmu ni dia tak kira daripada mulut siapa pun, semua ada ilmu. Dengan Datuk Azman pun saya banyak belajar. Tak ada ustaz, kita buat macam ni, kita buat macam ni, kita buat macam ni. Dulu pernah kan dia ya, macam-macam lah strategi nak buat program, nak buat kat sekolah, nak buat kat sini. Ada strategi dia. Dan Datuk Azman ni dia jenis tak putus asa lah. Yang penting kita belajar. Ilmu ni orang kata ibarat lah kan, kain songket benang sutera, lilit sebalit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi terang. Maknanya kita gunakan dalam kehidupan kita ni. Kan, hidup kita ni dalam dunia ni macam tu. Nampak macam sikit je saya ceramah hari ni. Tak lama mana, sejam apa benda pun Yang sebenarnya nak ambil gambar yang lebih, bukan nak dengar ceramah mana. Kan? Tadi bulan berapa dah ada yang selfie dah. Hari tu saya pergi Mekah, saya ramai orang. WB pergi Mekah baru ni, saya pergi bulan 3. Ya Allah, ramainya orang. Saya ingat saya boleh rehat kat sana, rupa tak dapat tu. Saya pernah confuse, ni Mekah ke Malaysia? Ramai orang Malaysia. Tengah tawaf, ajak ambil gambar. Ayo makcik ni, tunggulah habis tawaf tu. Dah habis tawaf, rupanya dah tunggu ke ujung tu. Lepas tu start turun kalau kain. La ilaha illallah. Kau nak ambil gambar BCG aku buat apa? Korban. Dah elok garam pula dan tengok bahu kita kan, macam-macam makcik ni. Ada satu makcik tu dia kejar saya kat Menara Safwa tu, dia kejar saya naik tangga tu, start ambil gambar. Bukan semalam dah ambil ke? Semalam baju lain. La ilaha illallah, ada yang macam tu. Kan, tapi tak apa. Hari ni jangan bawa-bawa robot, tak ada masalah.
Saya open, boleh ambil gambar. Yang gambar togak RM10, gambar rabah RM15. Macam tu kira. Kan susah mana dah kan. Semua charge sekarang ni. Aduh lah. Tapi ramai betul orang. Memang ramai. Dan alhamdulillah kita pun tak sangka. Kita pun tak sangka. Saya ni Datuk, dia ada satu rahsia lah. Mungkin ada yang tahu, ada yang tak tahulah. Alhamdulillah 2 tahun saya berjaya mengelakkan hidung saya daripada dijolok oleh batang panjang tu. Saya cukup takut kena jolok hidung. Dan alhamdulillah kebetulan saya tak pernah kena COVID lagi. Dan pernah ada program di Astro. Satu program ni kena jolok hidung dulu boleh keluar TV. Saya kata kau bagilah orang lain dan tak keluar TV pun tak apa. Sanggup macam tu. Saya punya takut lah tu. Sebab saya tengok dalam Instagram tu. Mengelupur budak tu kena jolok hidung. Ui, matilah aku ni sekarang. Takut. Macam YB kat masuk sidang pun kena jolok kat dulu kan. Kan memang lah aku tak jadi YB pun tak apalah. Tak usah lah aku jolok hidung aku macam tu lah, takut lah. Jadi tapi nak pergi Makkah itu tak boleh elak, kena jolok kat hidung. Kena jolok juga prosedur. Kena buat SOP dia kena buat. Baiklah. Tak boleh tidur malam tu. Matilah aku ni besok ni macam mana lah macam ni jolok hidung. Dia drive thru pula sampai kat situ nurse tu rendah pula. Kita daripada Chow Mein tingkap. Tengok, ini digadak togak hidung aku ni mati ni sekarang ni. Saya kata nanti dulu. Saya turun bawah, duduk kat kursi. Dah jolok lah. Yang kau pusing-pusing tu faham. Kono pula pusing. La ilaha illallah gali pula dalam hati dia. Dan alhamdulillah masa tu mak saya, kakak, adik perempuan saya panggil kakak, adik perempuan saya tu. Lepas tu family saya, driver saya, assistant saya, semua positif masa tu. Rasa saya tak pergi dah Makkah ni, rasa ni positif juga ni. Sekali saya negatif. Alhamdulillah dapat pergi. Tu yang saya kata ramai orang Malaysia tu. Dan bila balik datang orang Arab. Dia pula nak buat swab test. Tapi dia pakai Leo je. Logo lah, tak jolok hidung. Tapi dia punya swab test dia colek kat bibir je. Dah khalas dah. Dah sudah? Sudah khalas dah. Alhamdulillah semua negatif. Yang dalam bilik saya tu, test saya Leo 2 line. Dia dah batuk, dia dah demam. Saya rasa kau COVID dah ni. Confirm ni dah 2 line. Pun negatif sebab dia orang Arab tu colek bibir. Saya pun logo lah rupa-rupanya sampai di KLIA. Satu meja panjang sebelum cop pasport. Semua dah standby dengan batang panjang. Lah jolok lagi kau. Kan? Jolok tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah satu kapal terbang positif. Semua positif kecuali Samsul Debat negatif, alhamdulillah. Sebab doa tuan-tuan dan puan-puan sekalian sebenarnya. Alhamdulillah. Jadi siapa yang nak pergi dengan saya, nak pergi umrah sekali lagi dengan saya, insya-Allah. Saya mungkin pergi lambat sikit lah. Saya harap dah tak ada jolok hidung lagi lah. Saya akan pergi sekali lagi pada bulan 12 nanti. Siapa nak pergi dengan Samsul Debat bulan 12. Ya? Bulan 12. Package sama dengan Samsul Debat. Samsul Debat tak boleh jadi mutawif. Sebab bila saya jadi mutawif, sudah orang tak dengar taklimat mutawif dia. Dia dengar taklimat aku, ditinggalkan travel dia. Itu masalah tu. Jadi biarlah saya jadi orang yang bercampur dengan jemaah. Time makan saya join dengan jemaah ni. Time makan saya join dengan jemaah ni setiap hari. Bas pun saya akan naik bas berbeza-beza setiap hari. Habis macam mana? Itulah harga dia jadi selebriti. Ayat elah kan. Jadi macam mana? Jadi macam itulah. Kita ni kena patuh pada peraturan dan undang-undang. Ikut. Jangan kita lawan, jangan kita nak cari jalan pintas untuk berjaya. Dan begitu juga yang terakhir sekali, kena ada istiqamah, keberterusan. Jangan kita hari ni rajin, besok tak. Kan? Kemudian kita biar, lepas tu buat balik tiba-tiba dia jadi hangat-hangat tai ayam. Sebenarnya nak berjaya dalam hidup kita, kita kena cepat. Kita kena kuasai apa pada bidang pada ketika itu. PKP hari tu. Tiba-tiba semua orang kena ada PDPR. Semua orang kena belajar secara online. Berniaga pun secara online, bekerja pun secara online. Jadi kita tak boleh bagi alasan, oh boleh tak, saya tak nak lah. Akhirnya saya pun terbabit juga. Masa mula-mula ceramah online, saya on sendiri kamera. On sendiri kamera, saya pun berlari. Saya ceramah untuk Kementerian Pelajaran Putrajaya 2 jam aku ceramah, kamera tak on. Bayangkan tu, awak yo tuntang, kamera tak on. Nak buat macam mana? Kita ingat kita dah on dah. Lepas tu, itulah telefon yang call, itulah telefon buat live. Jadi yang PA telefon ni, asal tak start lagi nak telefon, tak berangkat-angkat, kita tak nampak. Asal tu dah belajar dah, ni telefon khas untuk live saja. Jadi kita boleh nampak skrin tu.
Kalau ada call masuk ke tak live ke, kita boleh nampak. Ada soalan-soalan yang keluar pun kita boleh nampak. Jadi kita kena belajar. Kita tak boleh bagi alasan. Dan bila kita belajar pula, kita kena faham, walaupun sikit, kita kena cari lebih. Kadang-kadang WWI buat kan, wanita wibawa inspirasi, dia buat program mungkin sejam, 2 jam, tapi berapa banyak yang kita dapat? Mungkin kita dapat 10, tapi kita sendiri kena usahakan untuk dia jadi 100, untuk dia jadi 200. Sebab kata orang, cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan, alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kombang kalah menjadi intan. Maknanya dia kita sendiri yang jadikan dia point untuk kita berjaya dalam hidup kita. Macam saya dulu belajar pidato, guru saya hanya ajar tentang bagaimana nak bercakap. Tapi nak bercakap sedap tu pula macam mana? Kita kena cari sendiri. Kalau saya bercakap, semua orang boleh pandang saya sampai sudah, sambil dia mengunyah pun dia pandang saya, okey lah tu. Makin aku cakap, makin bersungguh dia mengunyah, aku nampak atas dia. Kan? Tak boleh dia tunggu sekejap kan? Contoh. Nah, tapi maknanya okey lah tu, dia boleh tunggu sampai habis. Ada orang tu bercakap dekat atas, dia tak peduli dah. Lantak kau lah, kau nak cakap apa, cakap lah. Yang penting aku makan. Tak, ni dia makan macam tengok ayam betul lah. Betul. Dia punya tergalak tadi macam nak terkeluar lah kacang kat mulut tu. Macam tu lah. Jadi makna kata tu target kita. Saya daripada dulu, saya kata kalau aku berdiri kat depan bila aku bercakap, mesti orang akan ingat ucapan aku. Macam mana nak buat? Dia akan ingat sampai bila-bila. Macam mana? Sebab itulah kita ni kena belajar. Macam hari ni kan, saya rasa seronok. Tadi datang-datang, bukan saya tak dengar tadi, saya abaikan orang cakap tu. Sebab kita hormat. Walau apa pun umpatan orang, cakap-cakap orang, kita kena sabar. Saya lalu tadi, bukan saya tak dengar. Tinggi kan? Tinggi. Saya dengar tadi. Saya cuma buat tak dengar je. Bila saya buka emas tadi, dia cakap, dalam TV nampak tua kan, kurang hajar. Tapi saya okey. Tak ada masalah, saya tu. Kan? Saya isi minyak kan? Saya tengah isi minyak, ada yang tegur, pelakon kan? Sudah pelakon pula khabar. Saya kata bukan lah. Ya, pakai emas pun kita kenal lah. Saya pun buka lah emas. Saya siapa? Aaron Aziz kan? Saya kata bukan. Saya kata dia salah orang. Puan saya tengok belah sini ke kan? Suamiku seorang pendosa. Macam itulah tajuk drama tu. Kan? Tak, sebenarnya hidup kita ni macam tu lah. Apa-apa pun jaga adab. Datang tempat orang ni. Saya cukup seronok datang ke Kuang. Wallahi tu. Kalau orang sebut Kuang, saya memang terbayang muka Tok Azman. Saya tak terbayang muka orang lain lah. Walaupun Ustaz Harian tu duduk ni, Kuang ni Ustaz Azman ada sini. Ustaz Azman ada sini, tapi asah panih Kuang ni. Kat luar panih betul. Sekarang 38, 39. Kan? Tapi memang maknanya adalah nilai-nilai murni. Sebab Tok Azman dia tak pernah belagak dengan saya, tak pernah. Jumpa Ustaz macam mana? Okey Ustaz. Iya. Adab. Terus sebab kata budi bahasa dia tu yang saya kalah. Ni saya lepas ni ada tempat lain nak pergi. Tapi dia tunggu. Sebab dia rindu dengan kawan dia. Dia cakap tadi. Betul kan? Angguk kan saya tambah cerita tu. Kan? Iya. Orang cakap makan sirih berpinang tidak, pinang ada kat Kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak, togah dek budi dengan bahasa. Jaga budi bahasa. Okeylah. Berniagalah apa pun, semua boleh jual. Dengan syarat jaga adab. Kita cerita dengan orang. Kenapa kita boleh niaga, kita boleh dapat customer tu sampai bila-bila? Sebab dia tahu adab kita. Walaupun dia orang ni kadang-kadang dia bagi alasan. Nanti saya fikir dulu. Sebenarnya bukan dia tak nak. Kenapa lah kau betul terfikir nak buka lampu? Macam kau cakap. Kau nak sabotaj aku pun janganlah pada minit-minit akhir ni, kau jangan. Maka ini menyindir ni mentang-mentang lah bercamah galap kan. Allahu Akbar. Tak, betul. Kadang-kadang dia bagi alasan. Nanti tunggu cukup bulan apa semua. Tapi sebenarnya dia memang nak, mungkin dia ada masalah kekangan keuangan apa semua, dia tak boleh cakap. Saya teringat seorang salesman kereta, nama dia Mr. Rodney, Cina. Saya dulu naik motosikal. Saya kongsi kereta. Orang rumah saya bawa kereta. Bila hari saya pergi mahkamah, saya pakai kereta tu, saya tinggalkan motosikal tu dekat sekolah. Tinggalkan ke tempat kerja dia, saya bawa kereta pergi ke mahkamah. Balik sekarang saya hantar balik kereta, naik motor buruk saya tu. Kan? Motor Honda Cup NU 502. Bayangkan.
Tapi bila setiap kali kawan-kawan nak tukar kereta, kita pun nak tukar kereta, tapi duit tak berapa ada. Saya pergi tengok, seorang salesman nama dia Rodney. Dia kata, Abang Samsul, Abang Samsul sihat. Dia layan saya macam saya nak beli. Saya kata, tak apa, saya tengok je. Mari sini bang, tak apa. Dia layan saya, bawa saya naik kereta macam saya nak beli kereta tu. Saya kata, tak apa, saya okey je, saya nak tengok. Tak apa bang, kita test lah. Hari ni pun saya tak ada customer bang, tak apa, saya layan abang. Dia hidang saya air kopi O, Nescafe O. Saya ingat lagi sebab saya dah lama putus susu. Tu yang minum OO je kan, yang faham lah putus susu tu. Jadi bila dia bagi, saya pun minum, layan berbual dengan dia kirakan untuk saya. Tak apa bang, saya faham. Dia bawa test drive. Tapi Rodney, sorry lah, tak apa bang, saya faham kadang-kadang kita ada masalah kewangan. Bila-bila abang ada masa, abang datang saja. Nanti ada kereta baru, abang boleh test drive. Apa saya cakap kat hati saya masa tu? Kalau aku nak beli kereta besok, kalau aku ada duit, aku akan cari dia ni. Itu ayat saya cakap. Sebab dia layan saya, tak ada dia tarik muka pun. So macam mana, abang nak beli ke tak? Dia tak tarik muka. Saya belum ada duit lagi lah Rodney, kan saya cakap, saya tengok tak apa bang, tak ada hal. Dia senyum je. Untuk makluman, saya pernah beli jual 3 kali dah. Saya beli jual, saya beli dengan dia. Sebab dia, orang kata ikhlas dia tu melayan saya. Adab. Kalau nak mencari pokok berbuah, pucuk lobek, dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tagak bersantun. Kalau saya duduk dengan YB Hilman, duduk dengan Tok Azman, duduk dengan Tuan Haji Zailan, dengan Tuan Haji Azinal, duduk kat kedai kopi lah, kita lepak berlima lah kan, duduk makan-makan. Masa tu datin tengku tak ada lah, lain clear, memang kita berlima. Tiba-tiba lalu anak dara tumpang lalu Abang Haji, dia sebut Abang Haji, terangkik songkok Tuan Haji Azinal ni. Jangan main-main. Tuan Haji Azinal langsung tanya, Lan, dia tanya dengan Haji Zailan, dia tanya, Lan, tu anak siapa tu? Tahu tanya anak siapa? Sebab adab. Tapi kalau anda kata orang tu naik kereta besar, menjala kereta, memang tak ada kereta menogak, semua menjala. Besar kereta, sebelum kau cakap, baik aku cakap dulu. Dia parking kat depan tu, tin, dia horn, kereta terperanjat tengah minum, dia cakap, weh, kau kenal tak Datuk Azman? Datuk Azman rumah mana? Weh, rumah Datuk Azman mana? Kalaupun kita tahu salah seorang daripada kita adalah Datuk Azman, silat-silat YB Hilman pun cakap, entahlah kau pergilah cik tempat lain, kita orang pun tak kenal. Sebab tak layak penghormatannya di sisi manusia bila tak ada adab, apatah lagi di sisi Allah. Sebab kena jaga dak, kena sabar tu, buat berniaga kena sabar. Mak ayah kita dulu berniaga bukan torih-torih ramai customer. Ya cik, nak bungkus 3 je, maaf, lepas tu tak jadilah besok. Okey, tak apa, tak ada marah dah. Dah bungkus-bungkus tak jadi pula, benda tak ada marah dah. Bukan macam tu dah adab customer ni ada yang pening-pening tak, saya tolong mak saya berniaga daripada kecil. Kalau orang perempuan dalam ni, saya cabarlah orang perempuan ni gintil ke karipap dengan saya, tengok siapa gintil ke karipap paling lawa. Nama Sri Kandi belum tentu lagi kau gintil ke karipap lagi lawa pada aku. Nah, ni cakap betul. Isteri saya dia gintil ke karipap, dia tengok saya macam mana halus, topat, licin tu, pakai apa? Pakai peledo, tanah liat anak tu. Tanah anak, bab sini abang gintil tu. Ya Allah, macam mana abang boleh buat tu? Sebab apa? Saya memang dibesarkan dalam keluarga yang berniaga. Tolong mak saya. Kualiti kuih macam mana orang dulu. Jual murah, makan puih. Dapat tak seberapa banyak pun. Sebab kepuasan. Orang sekarang, tak untung. Susah. Bila berniaga tak ramai orang, ada orang buik. Tak habis orang buik. Dah kau masak tak sedap, kau cakap orang buik apa? Aku dah on dah. Aku dah masak nasi, kau bayangkan. Sampai ku 3 potang nasi tak masak. Apa hal? Periuk karen tu. Rupa pelak tak on. Kau nak salahkan orang buik kau? Itu semua tu penyakit-penyakit tu. Kita kena pastikan, belajar. Ada seorang hamba Allah, saya ikut kedai, dia buka kedai tom yum. 3 bulan dia duduk belajar tukang masak dekat Thailand. Dia balik baru dia buka restoran Simple Thai di Seremban. Saya tanya dia sanggup duduk di Thailand 3 bulan, duduk kat sana betul, belajar macam mana cara masak dia. Ya, tapi itulah dia, itulah harga dia, ilmu ni. Tu buat kicau-kicau tiung batu, hinggap sementara di dahan mati. Ya? Kalau hidup tak ada ilmu, kayu luruh dia buat titi. Kayu luruh kena pijak, tak ada nilai dia. Tu sebab kena belajar betul-betul. Adab kena jaga. Tu sebab Imam Malik kata,
Biar ilmu sikit, tapi jangan tak ada adab. Tu yang penting. Biar ilmu sikit, tapi jangan tak ada adab. Anak murid sulung, anak murid senior pada Imam Malik, nama dia Abdul Rahman bin Qasim. Dia kata apa? Aku mengabdikan diri aku untuk menuntut ilmu dengan Imam Malik selama 20 tahun. Tetapi 18 tahun dihabiskan untuk belajar adab saja. Ada sebab rupanya. Itu sebab orang tua-tua dulu sikit-sikit adab. Tunduklah datang jalan depan orang tua tu, tunduklah sikit. Nampak? Tadi YB Hilman turun. YB Hilman ni YB muda, tapi semua orang bangun sebab hormat dia. Sebab hormat adab. Lalu belakang orang tua pun cakap, pakcik saya lalu belakang, pakcik jangan. Lalu depan. Orang tua-tua dulu takut lalu belakang, takut habis ilmu dia. Ada dulu kan, memang ada macam tu. Lepas tu kepantangan orang tua-tua dulu, kalau bagi hidang tetamu, jangan bagi cawan tak ada tapak. Kena ada tapak. Janganlah kau hidang. Kan? Konolah bagi ada tapak. Ini contoh. Saya tak kisah pun sebab saya puasa ini. Kan? Tapi betul. Macam suami isteri pun ramai yang macam tu. Bagi suami, bagi ni, siap tapak. Biar ulu pegang tapak. Bang, jemput minum bang. Suami pun sambut. Masihlah. Bismillahirrahmanirrahim. Adab. Ini dia bagi cawan IKEA yang RM2.90 tu. Nah bang, kau ingat ni kelab malam tau? Itu yang ramai orang tak perasan. Tanyalah Tuan Haji Zainal, Tuan Haji Azinal Muzailan tu, tanya dia. Orang-orang lama tanya. Orang dulu-dulu, ayah ni pinggan dengan cawan dia beza dengan orang lain. Anak balik daripada main bola ni pegang cawan, ini cawan ayah ni letak, tak berani diusir. Hormat dekat situ dah ada dah. Sekarang sama kan, apa nama? Korel. Kan? Sama. Tapi sebenarnya kena lain. Ketua keluarga gelas dia lain, pinggan dia lain. Wah, dia nampak lebih kurang sama design, tapi dia nampak berbeza sikit. Itu ketua keluarga. Kursi dia kat tengah-tengah tu, siap tempat letak tangan, sebab dia ketua keluarga. Ada sebab. Orang Jawa lagi lah. Saya dengar tadi tak cara Tuan YB Hilman kita bercakap tadi, confirm Jawa rasa. Bunyi itu pokat lah. Sama lah kita. Saya ni belah mak saya Jerman, belah ayah saya Melayu Minang lah kan. Bayangkan arwah atuk saya yang Jawa ni dulu, dia seorang yang atas meja, yang lain semua pakai tikar. Sebab jadi kita pula bila makan kat bawah ni berdoa, minta lah ada lauk lebih lagi yang kat atas tu. Macam tu. Betul tak? Orang dulu macam tu kan. Tu kita belajar tentang adab. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, nak berjaya, orang perempuan kena berjaya. Sebab tak ada orang perempuan susah orang lelaki sebenarnya. Orang lelaki ni ego dia lebih. Tapi orang perempuan dia sanggup letak tepi ego dia. Dia boleh meniaga tepi-tepi jalan. Biarlah apa orang nak cakap. Dia tak ada masalah. Dia boleh naik motosikal, menggendong dengan baby, dia boleh menyusukan anak dekat traffic light. Itu orang perempuan. Kalau orang lelaki memang mampus budak tu tak menyusu. Itulah hebatnya orang perempuan. Dan orang perempuan boleh menipu anak dia. Amak dah kenyang, kau makan dah. Yang sebenarnya amak tak nak mengampurkan anak sebab tahu anaknya belum makan. Biarlah amaknya tak makan, tapi jangan anaknya tak makan. Itulah pengorbanan seorang ibu. Jadi orang perempuan ni, itu sebabnya agenda memperkasakan wanita, menusi wanita, wibawa inspirasi ni selalu satu langkah yang sangat tepat. Biarlah ada banyak pun persatuan wanita, yang penting semuanya nak memperkasakan wanita, perempuan, Hawa, kaum Hawa, teruskan buat. Jangan risau tentang peruntukan, jangan risau. Pastinya akan dibantu oleh YB Hilman dan juga Datuk Azman. Jangan risau. Apa kita takut? Saya tak sebut saya sebut dia orang. Ya? Tak adalah. Maksudnya buat program. Buat program sebab kita ni nak ke depan ni, nak pergi jauh. Memang kita kena ada program. Kita kena ada ilmu. Dengan ilmu insya-Allah campaklah ke mana pun kita boleh berjaya. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dan mati Allah sekalian, rasa-rasa cukuplah setakat tu. Cara-cara batuk tu kan. Cara bersin, cara-cara nak minum, cara-cara memandang, keresahan memandang kepada makanan-makanan yang ada terhidang tu saya faham. Ya. Tapi ialah habaq kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa.
Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau adalah silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut, jasa baik penganjur menjemput, rasa nak junjung.